ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini bagi meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan kitab munakahat kita. Tajuk yang pertama iaitu orang yang diharamkan berkahwin. Itu tajuk pertama dalam kitab kita. Orang yang diharamkan berkahwin ataupun istilah di dalam munakahat dipanggil mahram. Apabila disebut mahram maka tergambar kepada kita ada dua jenis. Pertamanya mahram dipanggil mu'abbad, orang yang haram berkahwin selama-lamanya. Ada berapa jenis orang yang diharamkan berkahwin selama-lama? Ada 18 jenis orang. Itu kita dah bahas. Inilah panduan asas kepada kita untuk checklist orang yang batal wuduk dengan kita apabila bersentuh, orang yang haram bersentuh dengan kita, yakni orang yang diharamkan bersalam dengan kita, dan orang yang wajib menutup aurah di hadapan kita. Inilah panduan asas. Jadi kategori haram ataupun kategori pertama dipanggil mahram mu'abbad, orang yang haram berkahwin selama-lama. Ada 18 jenis yang kita dah bahas. 18 jenis ini dia ada 3 hukum, 3 dasar hukum. Pertama hukum batal wuduk, yang kedua hukum sentuhan yang haram, yang ketiga hukum aurah. Jadi 3 hukum dasar ini kita nak tahu, maka kita kena kenal 18 jenis ataupun simple kita sebut mahram. Mahram ini ada 2. Maka malam ni kita nak bincang nama mahram juga tapi hukum berbeza. Itu penting tuan-tuan. Apabila kita tak berapa mendalami isu mahram, kita samakan 2 bentuk mahram, kita combinekan, itu tidak tepat dan salah dari segi syariat. Kerana 2 bentuk mahram ini ataupun 2 jenis mahram ini berbeza hukum. Hukum dasar dia berbeza. Tak boleh kita samakan. Jadi kategori mahram yang kedua yang kita bincang malam ni, nama dia ialah mahram muaqqat. Ini dalam terma munakahat. Mahram muaqqat dalam bahasa kita dipanggil orang yang haram berkahwin tapi sementara. Sebab tu dia beza, 3 dasar hukum berbeza. Ini kita nak tahu siapa yang orang yang wajib tutup aurah depan kita tapi haram berkahwin. Siapa yang seharam sentuh, tak boleh bersalam dengan dia tapi haram berkahwin. Siapa yang sentuhan yang membatalkan wuduk tapi haram berkahwin. Ini yang malam ni kita akan sambung. Tajuk dia besar dia ialah tuan-tuan, orang yang haram berkahwin sementara. Ada berapa jenis? Kalau orang yang haram berkahwin selama-lama sampai kiamat ada 18 jenis. Itu asas dia. Tetapi kategori kedua ini dia lebih mudah. Kenapa? Kerana dia ada 5 saja. Tapi walaupun 5 tuan-tuan, pecahan itu kita kena fahamlah. Saya ulang sekali lagi. Orang yang haram berkahwin sementara. Sementara sahaja, bukan lama. Dalam tempoh yang diharamkan, ketika itu sahaja. Haram berkahwin tetapi dia 3 dasar rukun dia berbeza. Apa makna berbeza? 3 dasar hukum: batal wuduk, sentuhan yang haram, aurah dia seluruh badan.
Dia sama status dia dengan orang yang biasa, orang biasa, orang yang boleh kita kahwin. Sama status hukum. Tetapi bezanya kita dengan dia tidak boleh berkahwin. Tapi hukum 3 dasar sama dengan orang yang boleh berkahwin. Ini penting tuan-tuan, supaya kita nak elakkan kesalahan di sisi syariat. Kesalahan bersentuh, kesalahan aurah, sentuhan yang haram, sentuhan yang membatalkan wudu, dan aurah. Aurah di hadapan kita dia wajib katuk walaupun dengan kita haram berkahwin. Siapa 5 ini? Yang pertamanya ialah li'an. Kita dah bahas tuan-tuan bulan lepas, iaitu orang yang kita berli'an. Lelaki dan perempuan ini mereka berpisah bukan dengan talak, tetapi mereka berpisah dengan cara li'anun. Li'an ini antara hukum yang telah pupus. Sebut li'an dah kita tak tahu dah. Itu proses kepupusan syariat, hilangnya syariat secara beransur-ansur di dalam kamus kehidupan umat Islam. Kenapa? Kerana mereka tidak peduli dan mereka tidak cakna dengan ilmu dan syariat mereka sendiri. Itu punca dia. Sebab itulah kita bertuah dan tahniah tuan-tuan, kerana kita boleh meneruskan orang-orang yang akan meneruskan syariat. Kenapa? Kerana kita tahu dan kita implement. Satu contoh tuan-tuan. Contoh kedua malam ni kita akan bincang. Contoh pertama, li'am ini sekira dia bercerai dengan li'an. Mudah bahasanya bercerai dengan li'am. Tapi dalam terma munakahat kita panggil orang berli'an. Orang tak panggil bercerai. Kerana proses perpisahan mereka ini melalui sumpah di hadapan qadi, di hadapan mahkamah. Sumpah itulah dalam bahasa syarak dipanggil li'anun. Bukan dengan lafaz talak 1, 2 dan 3, bukan dengan lafaz fasah daripada qadi, tetapi dengan lafaz sumpah daripada suami dan sumpah mempertahankan diri daripada isteri. Maka sumpah ini dipanggil li'an. Prosesnya kita dah sebut bulan lepas. Biar ini tuan-tuan sambung yang kedua. Dia ada 5 contoh, ataupun secara spesifik dia asin sebenarnya tuan-tuan. Li'an dengan 4 ni dia asin, tapi saya combine ke jadi 5. Sambung malam ni yang kedua contoh. Apa dia yang kedua? Yang kedua ini haram. Ingat balik tuan-tuan 3 hukum dasar. Haram sentuh, dia haram kahwin saja. Haram berkahwin, tetapi 3 hukum lagi tak sama dengan haram kahwin yang nombor 1. Maksudnya kategori pertama haram berkahwin selama-lama. 3 hukum dasar dia: tak batal wudu, tak haram sentuh, aurah dia tak wajib tutup di hadapan kita. Tetapi beza di kategori yang kedua ni, haram kahwin saja. 3 dasar hukum tak sama. Apabila apa makna tak sama? Sentuh batal wudu, sentuh haram, bersalam haram, dan aurah depan kita seluruh badan. Sama dengan orang yang boleh kahwin dengan kita. Cuma dia tak boleh kahwin saja. Contoh kedua apa dia tuan-tuan? Ini contoh yang praktikal dengan kita, iaitu kategori orang yang haram himpun. Ini istilah tuan-tuan. Kita akan bagi contoh apa makna orang haram himpun. Contoh kedua, orang yang haram berkahwin dengan kita tapi batal wuduk, sentuhnya haram, auranya seluruh badan. Contoh keduanya ialah kategori orang ataupun perempuan ataupun lelaki yang haram himpun dalam satu masa. Maknanya haram himpun. Apa dia himpun? Himpun antara isteri kita dengan dia ini tidak boleh dihimpunkan serentak dalam satu tempoh masa akad. Bukan makna tak boleh diletakkan akad sekali. Bukan maknanya kita nak akad nikah tidak boleh diakad serentak 2. Bukan maksud macam tu. Maksud dia selagi mana status isteri kita, tidak boleh perempuan ini berkahwin dengan kita. Baik, contoh apa dia? Ada beberapa contoh. Baik, kita baca dulu, dia akan bagi contoh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Adapun perempuan yang haram berkahwin dengan dia dengan perempuan. Surat 4 tuan-tuan. Tetapi tiada berkekalan haram itu. Ini dia panggil muaqqat, haram sementara, tak berkekalan. Apa makna tak berkekalan? Mati isteri kita, boleh berkahwin dengan perempuan tersebut. Siapa perempuan tersebut? Kita akan bagi contoh.
Tetapi tidak berkekalannya haram itu. Tak lama haram itu. Mati saja isteri kita ataupun bercerai saja isteri kita, maka dengan perempuan tersebut tidak lagi haram. Tetapi sungguh pun haram berkahwin, batal wuduk bersentuhnya. Ini batal wuduk bersentuhnya. Dia beritahu wuduk saja tuan-tuan. 2 hukum dasar lagi dia tak beritahu. Kan ini kitab yang kecil. Ada 2 hukum dasar lagi, iaitu hukum aurah yang tidak disebut dalam kitab kita ini, dan hukum sentuhan yang haram. Ini sentuh bersalam. Maka iaitu, mana contoh dia? Haram menghimpunkan antara seorang perempuan dengan mahramnya yang lain. Jadi contoh dia, haram menghimpunkan antara seorang perempuan dengan mahramnya yang lain daripada mahram yang pada berambil-ambilan. Baik. Jadi contoh dia tuan-tuan, perempuan yang haram kita himpun berada dalam satu tempoh masa serentak menjadi isteri kita, tidak boleh. Tak boleh. Contoh apa dia? Contoh dia ada 2. Pertama, disebut di sini haram himpun. Disebut satu je di sini. Kalau kita nak perincikan ada 2. Kalau kita nak seringkahkan ada 1. Disebut 1. Baik, kita asingkan jadi 2. Yang pertama apa? Haram himpun antara isteri kita dengan adik-beradik isteri kita. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Haram himpun antara isteri kita dengan adik ataupun kakak isteri kita dalam satu tempoh masa yang sama. Maksud dia, selagi isteri kita, statusnya isteri kita belum bercerai, belum meninggal, maka haram kita berkahwin dengan adik ipar kita dan kakak ipar kita. Maka apa kaitan di antara adik ipar kita dan kakak ipar kita dalam sistem syariat munakahat? Nama dia ialah orang yang haram menghimpunkan dengan isteri kita dalam satu masa. Statusnya haram himpun, batal wuduk, sentuhan yang haram, aurahnya seluruh badan. Itu dia penting tuan-tuan kita nak tahu. Kenapa? Takut kita terkeliru apabila kita kata adik kita tapi ipar di belakang. Adik ipar kita, kakak ipar kita, maka kita samakan dengan mahram. Apa mana mahram kita? Orang yang haram berkahwin dengan kita. Mahram yang 18 jenis. Kita samakan dengan mahram yang 18 jenis tuan-tuan. Kan kita dah bincang 18 jenis mahram. Mahram itu mahram yang haram selama-lama. Wuduknya tak batal, sentuhannya tak haram, aurahnya tak wajib katuk di hadapan kita. Maka kita samakan dia dengan adik ipar kita, samakan dia dengan kakak ipar kita. Menyebabkan kakak ipar kita di depan kita dia tak tutup aurah, menyebabkan kita adik ipar kita di hadapan kita dia tak tutup aurah, dan dia bersalah dengan kita sentuhan wuduk. Tapi setengah orang tuan-tuan dia tahu wuduk batal. Tak tahulah, tapi bagi takat yang saya bertemu, kes-kes yang banyak, majoriti kes sentuh dengan adik ipar dia tahu batal wuduk. Tapi bersalam lain. Bersalam dia bersalam, tapi kalau dia ada wuduk dia tak bersalam. Mana alim dia. Kenapa? Wuduk ada. Kalau dia ipar dia nak bersalam, dia kata sorry lah, dia kata maaf lah dik, dia kata abang ada wuduk. Bagus juga tadi ni. Tapi kalau tak ada wuduk, dia bedal lah. Dia bedal wal hantam lah. Sebenarnya sama saja tuan-tuan. Ketika ada wuduk dan ketika tidak ada wuduk, peraturan tetap sama di sisi Allah Ta'ala. Haram kita sentuh adik ipar kita. Kerana apa? Kerana bukan sahaja batal wuduk, dia ada 2 lagi yang kita terlepas pandang. Boleh jadilah 2 hukum ni dia terlepas pandang. Apa hukum yang dia terlepas pandang? Hukum pertamanya tuan-tuan, sentuhan yang haram. Bukan sentuhan membatal wuduk. Dia ada 3 hukum dasar. Pertama, hukum sentuhan yang batal wuduk. Yang kedua, hukum sentuhan yang haram. Yang ketiganya ialah hukum menutup aurah. Maka adik ipar depan kita dia kena tutup aurah seluruh. Yang boleh kita lihat muka dia dan tangan sahaja.
hak lain tak boleh. Baik, itu satu contoh. Haram himpun antara isteri dan adik-beradiknya dalam satu masa. Tapi apabila lah mati isteri dia, maka dia harus berkahwin dengan adik ipar dia. Harus berkahwin dengan kakak ipar dia. Jadi tak jadi isu lah. Sebab dia panggil haram sementara. Sementara kakak dia, isteri dia masih menjadi isteri dia, itu saja tempoh haram. Apabila mati isteri ataupun bercerai, maka sah dia berkahwin dengan adik ipar dia. Sebab tu orang panggil apa? Mari tukar apa? Salin tikar. Salin tikar kan? Bukan salin baju. Salin apa pun sama aja, salin tikar, salin baju kan. Orang tua dulu kan buat. Kita hari ni tak main dah. Ya, orang lain banyak lagi. Takkan nak ambil dia ipar. Orang tua dulu banyak. Sekitar kampung saya tu, orang dulu kan, orang dulu ni dia kahwin sekampung. Dah lah kahwin sekampung, dekat-dekat pula tu. Panggil pun dengar orang tua dia. Dekat lah. 2-3 belah rumah. Lepas tu dah lah dekat. Mati isteri dia, ambil adik dia pula. Dia konsep orang dulu, dia tak nak dia nak apa? Dia tak nak apa nama ini, dia punya keluarga dia tu, dia tak nak apa nama ni, boleh jadilah. Dia tak nak anak-anak dia tu jadi apa, kesan dan sebagainya. Jadi ada dalam rahsia dia. Sebab tu dalam kitab besar dia ada hukum sunat ataupun tidak berkahwin dengan adik ipar. Ada hukum dibincangkan oleh para ulama kita. Ada yang sunat dan ada yang biasa, macam orang biasa juga. Ada yang sunat memilih adik ipar sekiranya menepati kriteria. Apabila mati isteri kita, sekiranya adik ipar kita ini menepati kriteria yang disunatkan, maka sunat memilih. Dibincang kitab besar lah, kitab yang kecil-kecil tidak dibincang. Yang kedua, contoh yang kedua tuan-tuan. Settle contoh pertama, jadi kita dah faham adik ipar kita, kakak ipar kita ini dipanggil berada dalam kategori orang yang haram berkahwin dengan sebab himpun. Haram sementara. Contoh haram sementara yang kedua. Haram himpun antara perempuan yang ada hubungan keturunan. Ini dia kena apa nama ni, ada pecahan tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi. Contoh yang kedua ini, contoh pertama mudah, contoh yang kedua pun mudah. Cuma kita asingkan saja. Apa dia? Haram berkahwin ataupun haram himpun antara perempuan. Himpun ni cerita tuan-tuan, kita nak himpun menjadi isteri kita. 2 orang ataupun 3 ni nak himpunkan dalam satu masa serentak. Itu dia punya isu dia. Contoh yang kedua, haram himpun antara kedua perempuan yang ada hubungan keturunan dan susuan. Yang haram himpun ini kata kunci dia tuan-tuan. Bukan semua hubungan haram, tidak. Dia haram kita himpun yang ada hubungan keturunan dan hubungan susuan. Ini saja. Adapun hubungan berambil-ambilan tidak haram kita himpun. Kan dia ada 3 sebab. Dia ada 3 sebab. Dia ada 3 sebab haram. Pertama, haram dengan sebab keturunan. Kita dah bincang di awal dulu. Haram dengan sebab susuan, dan haram dengan sebab musaharah berambil-ambilan. 3 sebab haram ini total dia 18 jenis orang. Haram dengan sebab keturunan ada 7 jenis perempuan dan lelaki. Haram dengan sebab susuan juga 7, cuma tambah di belakang susuan, ibu susuan, anak susuan, cucu susuan di belakang. 7 campur 7 14, dan plus 4 lagi haram dengan sebab berambil-ambilan. Ada 4. Yang kita bincang. Anak tiri, ibu tiri, mak mertua, menantu 4. Jadi 7, 7, 4 ini 18 jenis orang yang haram berkahwin. 3 sebab ini. Berkahwin selama-lama. Maka kita nak matching dengan hari ni tuan-tuan. Formula kita hari ni, haram himpun ini ada 2 sebab saja. Pertama sebab dia adik-beradik
Yang kedua, sebab sebenarnya di satu pun boleh, tapi saya saja nak detailkan. Yang kedua apa? Yang kedua, haram dengan sebab, kata haram himpun ni kita ringkaskan, saya dah detail tadi. Haram kita menghimpunkan antara dua perempuan yang ada hubungan keturunan dan susuan saja. Mana contoh tuan-tuan? Contoh, mereka ni kita tak boleh himpun dalam satu akad. Maksud dalam satu akad, dalam satu tempoh masa, tak boleh himpun. Yang tak boleh himpun ni ialah hubungan mereka keturunan dan susuan. Mana contoh keturunan? Kita ambil contoh keturunan saja tuan-tuan. Susuan mudah, tambah jadi belakang. Tambah saja di belakang. Contohnya, kita bagi dua contoh. Contoh pertama apa dia? Mereka berdua ni ada hubungan keturunan. Kalau adik-beradik dah settle, kita dah bagi. Contoh lain. Apa contoh lain? Contoh dia ibu saudara. Ibu saudara dan anak saudara. Mereka berdua ini ada hubung kait disebabkan keturunan. Ibu saudara, anak saudara, mereka ini satu bapa, satu datuk keturunan. Itu dipanggil hubungan di antara ibu saudara dan anak saudara. Mereka ini hubungannya ialah keturunan. Satu datuk. Contoh tuan-tuan, ada anak saudara. Contoh saya tuan-tuan, saya ada anak saudara. Contoh mana tuan-tuan? Contoh isteri tuan-tuan ada anak saudara. Bukan anak saudara tuan-tuan, anak saudara isteri kita. Contoh isteri kita ada anak saudara dia. Kalau tadi kita contoh isteri kita dengan adik dia, ini tak. Contoh yang kedua, isteri kita dengan anak adik kita. Anak adik kita, titlenya nama dia anak saudara. Anak saudara boleh panggil, anak adik kita boleh panggil. Jangan bergaduh. Ni siapa Ustaz? Anak adik saya. Oh, bukan anak saudara? Bukan. Ni tu dia penin wal bengor. Siapa ni tuan? Ini anak saudara saya. Oh, bukan anak adik? Bukan, anak saudara. Anak adik kita, anak saudara kita. Adik tu ada dua, adik lelaki, adik perempuan. Dia dua, asin, syarat asinkan. Kalau anak adik kita perempuan, dipanggil belah nasab perempuan. Kalau anak adik kita tetapi lelaki, adik kita tu anak dia, dipanggil anak saudara saya daripada adik lelaki saya. Tu dia panggil nasab lelaki. Nasab, ya, keturunan. Titlenya nama anak saudara. Maka contoh tuan-tuan, isteri kita tak boleh kita nak kahwin dengan anak saudara isteri kita. Haram. Haram apa dia? Haram sementara. Wuduk, batal wuduk kita dengan anak saudara isteri kita. Sentuh, haram bersalam anak saudara perempuan isteri kita dengan kita, haram bersalam. Aurah anak saudara isteri kita yang perempuan dengan kita, wajib katuk seluruh badan di hadapan kita. Jangan kerana dia anak saudara kita, anak saudara isteri kita, kita pun mengaku ini anak saudara. Bukan anak saudara kita, anak saudara isteri. Maka dia pun anggap macam anak saudara dia. Anggap bolehlah, tapi hukum kena sama. Sayang dia ni macamlah sayang kepada anak dia sendiri. Dia kata ni anak saudara saya ni, rapat sungguh dengan isteri saya, seolah-olah macam anak isteri saya. Bapa ada lagi apa dia masih ada, tapi dia rapat dengan isteri saya. Dia balik rumah bapa dia, kemudian dia akan datang rumah isteri saya ni. Isteri saya ni macam ibu dia, ibu kedua dia. Rapatnya anak saudara dia dengan ibu dia, dengan ibu saudara dia. Maka kita pun anggap macam anak kita sendiri. Ya, anggap boleh, tak salah. Sayang kita pada anak saudara kita macam sayang pada anak sendiri. Boleh ke tidak? Boleh. Tapi hukum tetap sama. Hukum tetap sama. Aurah dia kita tak boleh tengok. Sentuh tak boleh bersalam. Jangan kata berdakak, salam pun tak boleh. Jangan kata cium pipi, salam pun tak boleh. Kan nak buat juga tak apalah. Dah berani menanggung risiko. Ni cerita etika dan peraturan. Kata. Tapi contoh yang kita nak bincang malam ni bukan soal sentuhan. Kita nak bincang malam ni status dia anak isteri kita, boleh ke tidak nak impun? Tak boleh.
Dia panggil haram himpun kerana keturunan. Melainkan mati isteri kita baru boleh kahwin dengan anak saudara isteri kita. Dia tak boleh himpun dalam satu masa. Sebab itulah tuan-tuan, anak saudara isteri kita status dengan kita mahram, orang yang haram berkahwin, tetapi sementara isteri kita ada, sementara isteri kita masih tak mati lagi. Apabila mati isteri kita, maka sah berkahwin dengan anak saudara dia. Settle. Apabila kita tahu mahram sementara, kita dah terbayang dalam minda kita kerangka asal apa dia? 3 hukum. Itu penting untuk tahu status anak saudara ini termasuk dalam kategori apa? Kategori mahram sementara. Apabila kita tahu mahram sementara, maka kita tahu hukumnya 3 dasar hukum. Kita dah tahu sentuhan yang haram, sentuhan yang batal wudu, aurahnya seluruh badan. Settle tuan-tuan. Satu contoh. Contoh yang kedua, ada 2 contoh saja. 2 contoh nak bagilah, banyak contoh. 2 contoh. Contoh kedua apa dia? Contoh yang kedua, anak saudara. Kita ke bawahkan lagi. Tadi level pertama, generasi pertama, level pertama anak adik-beradik. Level kedua, kita kata ibu saudara tu dengan anak dia, anak saudara kita. Level kedua pula kita contoh, anak saudara dan cucu saudara. Ke bawah lagi, anak saudara kita tuan-tuan, anak saudara dia tidak boleh himpun dengan cucu saudara kerana mereka berdua ini ada hubungan keturunan. Isteri kita ni pangkat mereka berdua ni cucu, anak saudara. Isteri kita ni anak saudara, maka cucu saudara isteri kita ni ada pangkat cucu saudara dia. Isteri kita ni dah ada anak saudara. Lepas tu pula anak saudara dia dah ada anak. Maknanya level isteri kita dah level pangkat ada cucu saudara. Tuan-tuan ni muda-muda lagi tak ada lah cucu saudara, anak saudara baru. Cucu masih belum ada lagi. Tak ada anak jangan tanya lagi. Muda-muda ada tak kahwin lagi. Jangan tanya. Ni kita dah kahwin ni, baru ada level pangkat anak saudara. Tak ada lagi cucu saudara. Sikit lagi tuan-tuan akan ada cucu saudara. Sikit lagi tuan-tuan akan ada cicit saudara. Kalau panjang umur. Kalau pendek umur, cakap anak saudara je. Baik. Settle tuan-tuan, 2 contoh saja. Dia kaedah dia begini tuan-tuan, mudah saja nak tahu. Kita dah tahu formula dia, nak himpun ya, kita haram himpun ni, batal wuduk, haram himpun tapi wuduk batal, sentuhnya haram ni. Kaedah dia haram himpun mereka ni, perempuan sama perempuan ini, mereka yang ada hubungan keturunan. Itu saja kata kunci. Cuma macam mana kita nak andainya tuan-tuan mereka berdua ni, ini mudahlah ini formula untuk kita trace. Mereka dah ada hubungan keturunan, tapi kita nak tahu boleh ke tidak kita nak himpun dalam satu masa. Makna himpun dua-dua nak jadi isteri kita. Tu makna begitu. Sebab kita nak tahu status mereka berdua ni mahram ataupun dengan kita ataupun tidak dengan kita. Mereka ni ada hubungan anak isteri kita, anak saudara isteri kita, kita dah tahu itu mahram kita. Mahram apa? Mahram sementara. Kunci dia tuan-tuan, kita nak tahu mahram itu sementara kita nak bincang, bukan muabad, bukan mahram selama-lama. Itu tak termasuk. 18 dah settle. Dan berambil-ambilan pun tidak, kita dah settle kita bincang. Kita sedang bincang mahram sementara, hanya haram sementara saja kahwin, tapi wuduknya batal, sentuhnya haram, aurahnya seluruh badan. Macam-macam mana kita nak terih mereka hubungan mereka ni nasab. Terihnya begini tuan-tuan, andainya mereka ni dua-dua perempuan ni, isteri kita dengan anak saudara dia, isteri kita dengan cucu saudara dia, isteri kita dengan sepupu dia, andai mereka berdua ini seorang laki-laki, seorang perempuan, mereka boleh berkahwin ataupun tidak, walaupun mereka hubungan mereka keturunan. Itu formula ulama buat untuk mudah kita trace. Sebab kalau kata kunci umumnya masih lagi belum clear. Kenapa tuan-tuan masih belum clear? Kata kunci umum, hubungan keturunan tak boleh dihimpun. Itu umum. Mana contoh hubungan keturunan tak boleh kita himpun dalam satu akad, satu masa? Anak saudara dengan ibu saudara tak boleh. Kenapa? Mereka ada hubungan keturunan.
Tapi orang tanya kita, kalau sepupu hubungan keturunan, adakah tak boleh nak himpun? Contoh, isteri kita ada sepupu dia, kita berkenan dengan sepupu, boleh kahwin ataupun tidak? Kalau adik ipar tak boleh kahwin. Apabila tak boleh kahwin adik ipar, kita tahu, ingat adik ipar tu mahram sementara. Pemahram sementara, dia keluar 3 hukum. Tapi kita turun ke bawah, kalau turun ke bawah nasab, anak saudara dia kita tahu tak boleh, cucu saudara tak boleh. Tetapi sepupu dia, mereka berdua ini juga satu datuk. Hubungan sepupu tuan-tuan keturunan. Maka kita nak jawab isu inilah perlu kepada formula yang ulama buat untuk bantu kita lebih mudah faham dan clear. Maka kita andaikan antara mereka berdua, perempuan berdua ini, seorang laki-laki, seorang perempuan, mereka boleh kahwin ataupun tidak dalam sistem syariat kita. Sepupu dengan sepupu boleh kahwin ataupun tidak tuan-tuan? Boleh. Soal sunat kita letak tepi dulu. Harus, walaupun perbahasan detailnya hukum makruh, itu tak apa yang tu. Yang penting kita nak harus. Kalau mereka berdua ni boleh kahwin tuan-tuan, walaupun hubungan keturunan, maknanya mudah kita faham, mereka ini boleh himpun. Mereka berdua ini boleh himpun. Yang tak boleh himpun macam mana? Yang tak boleh himpun, mereka ni ada hubungan keturunan, dan mereka kalau andaikan lelaki dan perempuan, mereka haram berkahwin. Haram dengan sebab keturunan. Itu dia punya formula untuk mudah kita faham. Makna ketuan-tuan, yang 2 contoh kita sebut, contoh apa dia 2 ini? 2 ini contoh orang yang haram kita himpun antara isteri kita dengan orang ataupun perempuan yang ada hubungan keturunan. 2 contoh apa dia? Pertamanya, isteri kita dengan anak saudara dia. Yang kedua contoh dia, isteri kita dengan cucu saudara dia. Tak boleh kita himpun. Kenapa nak tahu himpun tak boleh ataupun boleh? Kita nak tahu status mereka. Kalau tak boleh himpun, bermakna mereka mahram dengan kita. Mahram apa? Mahram sementara. Apabila mahram sementara, haram berkahwin sementara, 3 hukum lagi kita tahu. Kalau mereka berdua ni boleh himpun, tak menjadi isu. Kenapa? Mereka bukan mahram kita, tapi mereka dipanggil ajnabiyah, orang yang boleh berkahwin dengan kita. Apabila orang yang boleh berkahwin dengan kita, sepupu isteri kita boleh berkahwin dengan kita, mereka ajnabiyah dengan kita. Apa makna ajnabiyah? Mereka orang asing dengan kita, maksudnya orang yang boleh berkahwin. Apabila orang boleh berkahwin, 3 hukum sama. Sentuh haram, sentuhan yang batal wuduk, dan aurah mereka seluruh badan. Last sekali tuan-tuan, dah settle dah. Last sekali sebelum kita nak isyak. Maka tiada haram himpun. Kita dah tahu ini penutup tuan-tuan. Kita nak jelas orang yang boleh himpun. Kita dah tahu orang yang haram himpun 2 sebab saja, sebab keturunan dan sebab susuan. Itu orang yang haram kita himpun. Tapi kalau sebab berambil-ambilan, boleh kita himpun. Boleh kita himpun. Mana contoh dia? Maka tiada haram himpunkan antara seorang perempuan serta anak tirinya dan umpamanya. Dia bagi contoh satu saja, anak tiri. Ini dipanggil tuan-tuan, dia panggil sebab himpun dan berambil-ambilan. Ini antara complicated yang perlu kita tahu. Dia sebenarnya mudah saja. Apabila tuan-tuan tahu kata kunci, mudah untuk menjawab isu. Ini isu praktikal. Kalau kita keluarga yang besar, mungkin tuan-tuan ni, isteri tuan-tuan ada ibu tiri dia. Ini yang kita kata jaringan keluarga yang lebih besar, yang memerlukan kepada panduan yang lebih untuk tuan-tuan tahu. Kalau isteri ada ibu tiri tuan-tuan, kerana bapa mertua kita kahwin ramai, ini perlu kepada info tambahan. Bahaya. Di mana bahaya? Kita sangkakan isteri bapa mertua kita kahwin 2. Isteri pertama ibu mertua kita. Isteri kedua bapa mertua kita itu ibu tiri kita, yang kita kononnya itulah ibu mertua kita juga, mengaku dia. Kenapa? Kerana isteri nombor 2 bapa mertua kita, isteri muda lah contoh, dia mengaku kita pun menantu dia.
Ha, tu bahaya tu. Nak mengaku tak apalah, tak ada menjadi isu, tapi ingat hukum dia. Ha, isu begini tuan-tuan kena tahu. Dia panggil apa? Dia panggil ibu tiri, isteri kita dengan kita. Ini dia panggil hubungan apa dia? Dia panggil hubungan berambil-ambilan. Kita tidak ada hubungan dengan ibu tiri. Tidak ada sebarang hubungan dengan ibu tiri kita. Cuma yang ada hubungan berambil-ambilan ialah ibu tiri kita, isteri kita dengan ibu tiri dia. Isteri kita dengan ibu tiri dia, hubungan mereka berdua inilah berambil-ambilan. Ini terma di dalam munakahat. Tuan-tuan jangan terkejut. Ini terma yang digunakan dalam munakahat. Kena biasakan terma-terma munakahat. Ini duk main nikah saja. Nikah saja terma dia popular. Nikah, madu, bermadu. Lain tu. Tu terma tu dia tahu. Terma berambil-ambilan, nak tak apa tahu dia tak. Madu tahu, bermadu lagi tahu. Terma tu popular. Berambil-ambilan tak tahu apa dia main ambil-ambilan ni. Ini ada 4 yang kita dah bahas. Berambil-ambilan terma dalam munakahat merujuk kepada 4 jenis orang. Bapa mertua kita diambil isteri muda dia, menyebabkan hubungan dengan anak dia menjadi ibu tiri. Anak dia itu dipanggil ambil. Itu asal bahasa yang digunakan oleh para ulama kita. Maka tuan-tuan, isu dengan kita ini boleh, saya ulang sekali lagi, boleh himpun, tak haram himpun. Yang haram himpun keturunan dengan susuan. Tetapi kalau hubungan berambil-ambilan, tak haram kita himpun. Apa makna tak haram himpun? Isteri kita boleh satukan dia dengan ibu tiri dia. Dengan ibu tiri. Mana contoh tuan-tuan? Contoh begini, isteri tuan-tuan ada ibu tiri. Ada ibu tiri. Macam mana boleh jadi ibu tiri, ustaz? Bapa mentua dia kahwin ramai. Itu dia tak faham juga tu. Dia duduk nampak seorang mentua dia. Apabila kita kata isteri dia ada ibu tiri, macam mana boleh jadi ibu tiri? Saya tu ustaz tak ada ibu, isteri saya tak ada ibu tiri. Cakap dekat bapa mentua kahwin lain. Saya nak tengok contoh. Saya mengaji tapi tak nampak. Sebab apa? Sebab bapa mentua tak kahwin. Kena suruh bapa mentua kahwin. Sebab saya nak tunjuk contoh. Saya nak tengok contoh. Barulah ada kita ni tuan-tuan, mak mentua dua. Tu dia panggil mak mentua dua. Orang Melayu je panggilnya. Sebenarnya bukan mak mentua kita tu. Siapa dia? Dia adalah ibu tiri kita. Ibu tiri isteri kita. Bukan mak mentua, bukan. Pak nak panggil apa? Panggil apa pun, panggil makcik ke, panggil mak pun tak apa. Takkan nak panggil makcik, kan? Panggil mak ke, mesti kita panggil mak juga. Tuan-tuan ada ibu tiri? Tak ada orang contoh ni? Tak ada belum lagi. Tok Imam kata belum lagi. Belum lagi tu bukan bapa mentua dia yang belum lagi. Bapa mentua dah tua dah. Saya bapa mentua saya dia hero sikit. Bapa mentua saya masih sihat, alhamdulillah lah. Ibu mentua saya pun masih sihat. Bapa mentua saya dia kahwin 2. Isteri pertama isteri saya ni anak daripada isteri pertama bapa mentua saya. Kemudian dia kahwin seorang lagi. Isteri muda dia tu ibu tiri isteri saya lah. Kami tak panggil ibu. Saya panggil mak mentua saya di Ampan, mak. Sebab tu saya ramai orang kata saya kahwin 3. Saya kata saya seorang saja, tapi mak mentua saya ada 2. Saya selalu lalik daripada KL ke Seremban ke Kedah. Kelantan negeri saya. Kedah tu negeri tempat saya berbisnes. Memang saya pergi setiap bulan. Kilang saya sana. Tuan kata ustaz ni dia ada isteri dia di Kedah. Itu fitnah tu. Lepas tu Seremban ada seorang isteri. Ya. Itu ibu saya. Itu bapa mentua saya. Bapa mentua saya di Seremban seorang. Dan saya juga ada juga ibu mentua saya di Ampan. Mereka bercerai. Apabila mereka bercerai, lepas kahwin tak lama tu bercerai. Jadi masing-masing kahwin lain. Ibu mentua saya kahwin lain, bapa mentua saya kahwin lain. Jadi saya ni ada bapa tiri
yang ori pun ada, bapa tiri yang tak ori pun bapa mentua yang ori pun ada. Saya dah pening dah tuan-tuan. Bapa mentua yang ori pun saya ada, bapa mentua yang tak ori yang cakap depan dia kan. Tapi semuanya bapa mentua saya cakap, saya anggap macam menantu saya lah. Dia cakap macam tu lah. Bapa mentua yang tak ori, ori ni dia tak cakap macam tu. Cakap macam tu pelik dah tuan-tuan. Jadi contohnya begini, isteri saya dia ada ibu tiri dia, maka ibu tiri isteri saya hubungan dengan saya dengan tidak ada hubungan tuan-tuan, tidak ada sebaran hubungan dengan saya. Sebab tu saya dengan ibu tiri isteri saya batal wuduk, sentuhannya haram, aurah dia seluruh badan. Saya tak boleh tengok aurah dia, masuk muka dengan tangan saya boleh tengok. Siapa dia? Isteri muda bapa mertua saya. Tak boleh saya tengok, tak boleh saya salam, tak boleh saya sentuh, tak boleh sentuh batal wuduk, dan aurah dia tak boleh saya tengok. Sebab dengan saya tidak ada sebaran hubungan. Tapi hubungan dengan isteri saya, apa hubungan dia? Hubungan berambil-ambilan. Maka mereka berdua ni tuan-tuan, kita nak ceritanya, mereka berdua ini boleh dihimpunkan. Apa makna boleh dihimpun? Apabila mati bapa mentua, boleh tak dia nak jadi isteri kita? Boleh. Contoh saja. Boleh. Boleh tu dalam masa berbeza. Dalam masa berbeza kita tak bincang dah. Dalam masa yang sama, isteri kita masih jadi isteri kita dan nak kahwin pula dengan ibu mertua isteri. Ibu mertua isteri pula dah. Ibu tiri. Tengok cekak kan tu. Ibu tiri isteri kita boleh disamakan, dikombainkan, boleh dihimpunkan. Baik, settle tuan-tuan. Tu saja contoh. Ada beberapa contoh lagi kita akan bincang lain kali. Kalau bagi contoh 2, 3 malam ni mungkinlah dah lah pening dah. Bertambah lagi pening kita. Isteri tu satu contoh malam ni, hubungan isteri dengan ibu tiri kita. Contoh akan datang kita akan bagi, kita dah bagi tuan-tuan, tapi kita recall balik. Contoh kita bulan depan kita nak masuk kategori ketiga. Dia ada 5 kan, dia ada 5, kita berbincang 2. Kita berbincang 2. Cumanya tuan-tuan, 2 ini saja yang lebih complicated. Adapun yang 3 lagi dia mudah. 3 lagi, yang ketiga, yang keempat, kelima dia lebih mudah. Ketiga bulan depan kita nak bincang apa? Haram berkahwin dengan kita, orang berlainan agama. Itu mudah saja. Orang kafir memang dia tak boleh kahwin dengan kita. Itu mudah. Sebab tu sebelum kita bincang orang kafir, saya akan sebut satu contoh lagi. Haram kita himpun. Tak haram kita haram kita himpun, iaitu dengan mertua. Orang panggil apa? Bapa mertua kita ini, dia pun ada ibu mertua dia. Contoh saja tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan dah tak ada, tapi saya ada. Mungkin tuan-tuan tak ada. Bapa mertua tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan masih ada bapa mertua tuan-tuan ada ibu mertua dia. Kan? Jangan tanya Zilin lagi pening. Dia ibu mertua apa tak ada? Bapa mertua apa tak ada? Jangan tanya kenapa? Pelik juga. Sebab apa ustaz? Dia tak ada ibu mertua dan bapa mertua. Takkan tu nak tanya? Dia tak kahwin lagi lah. Tu pelik juga soalan kita tuan. Soalan tuan-tuan tak apa, tuan-tuan lagi hebat. Isu dia saya kena bincang bulan depan tuan-tuan. Ini buka ni iklan dulu supaya tuan-tuan boleh faham, boleh clear. Bapa mertua tuan-tuan, bagi orang yang ada bapa mertua lah. Orang tak ada bapa mertua tu usah-usahlah kena carikan. Ada ibu mertua dia. Jadi status tuan-tuan, contoh saya, bapa mertua saya sampai sekarang masih ada ibu mertua dia, masih sihat. Isteri muda dia tu, dia masih ada ibu mertua dia, masih sihat lagi. Baru umur 80, hampir 80, 70 lebih. Sihat lagi. Title saya ni, satu hal, title saya mudah saja tuan-tuan. Sebab saya nikah dengan ibu tiri pun dah tak ada apa dah, apatah lagi dengan mertua. Tapi title isteri kita, itu kita nak tahu. Ataupun lebih mudah tuan-tuan sendiri, lebih mudah contoh saya sendiri. Bapa saya ni kahwin lain dan dia ada ibu mertua dia. Apa hubungan saya anak bapa ni dengan ibu mertua bapa saya? Tak kepeni tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.